Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razik Razikin Abdullah. Dan saya Norbaizura Endi. Berita utama malam ini. Ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah perutusan takziah berikutan dengan gempa bumi yang melanda di Cianjur, Jawa Barat. Kadar pengangguran di negara Brunei Darussalam menurun hasil usaha sepadu semua pihak tangani isu pengangguran. Ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan takziah kepada Tuan Yang Terutama Datuk Laila Utama Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, Kerajaan dan Rakyat Republik Indonesia berikutan dengan gempa bumi yang melanda di Cianjur, Jawa Barat baru-baru ini. Mesyuarat Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN Plus ADMM Plus ke-9 berakhir di Soka Siem Reap Resort and Convention Centre, Siem Reap, Kerajaan Kemboja. Yang berhormat Pihin Datuk Lara Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Ong Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang mengetuai delegasi negara Brunei Darussalam ke mesyuarat retreat ADMM dan juga ADMM ke-16 sebelum ini menghadiri mesyuarat tersebut. Program pagi tadi bermula dengan kunjungan hormat bersama Menteri-Menteri Pertahanan dan para wakil ADMM, ADMM Plus dan Setiausaha Agung ASEAN kepada Tuan Yang Terutama Samdech Akamehe Senapati Teuku Hun Sen, Perdana Menteri Kemboja. Perdana Menteri Kemboja dalam ucap pertama antara lain mengiktiraf kepentingan ADMM Plus sebagai platform kritikal bagi membina perpaduan, persefahaman bersama dan bertukar-tukar pandangan mengenai lanskap keselamatan serantau. Mesyuarat ADMM Plus diakhiri dengan penerima pakaian deklarasi bersama oleh Menteri-Menteri Pertahanan ADMM Plus mengenai kerjasama pertahanan untuk memperkukuh perpaduan bagi keselamatan harmoni. Juga diadakan penyerahan pengerusi ADMM dari Kerajaan Kemboja kepada Republik Indonesia. Keberkesanan sistem pemantauan dan perkongsian maklumat tepat pada masanya terus menjadi tulang belakang dalam memperkukuhkan kesiapsiadaan serantau. Bagaimanapun, pemantauan kesihatan awam tidak seharusnya diambil ringan dengan pemantauan hanya dilakukan oleh pihak berkuasa. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan menggariskan perkara itu semasa Majlis Penutupan Persidangan Kesihatan Awam Digital DPH ASEAN yang berlangsung di The Empire Brunei Jerudong. Public health surveillance can only be effective with community engagement, transnational collaboration and knowledge sharing. Furthermore, the speed and accuracy of this knowledge transfer and dissemination is critical to public health emergency management. Over the last 3 years, juga hadir Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, dan Datuk Paduka Lim Jock Hoi, Setiausaha Agung ASEAN. in this regard, it is particularly noteworthy that we had dedicated technical tracks sharing our experience. Usaha bagi pendigitalan berperanan penting dan mendapat perhatian yang meningkat terutama semasa pandemik COVID-19 ketika usaha transformasi digital telah dipergiatkan. Negara Brunei Darussalam telah mengambil pendekatan holistik dan terancang untuk memacu transformasi digital sistem penjagaan kesihatan. Timbalan Setiausaha Profesional Kementerian Kesihatan menyatakan perkara tersebut dalam ucap pertama semasa Persidangan Kesihatan Awam Digital ASEAN DPH kedua. Acara berlangsung pagi tadi di The Empire Brunei Jerudong.
Dengan tajuk Transformasi Penjagaan Kesihatan Digital Negara Brunei Darussalam, Dr. Eng Swee Hoi juga mengungsikan semasa tempoh peralihan ke fasa endemik, Kementerian Kesihatan bekerjasama dengan EVYD Technology menggunakan semula pengesanan kontak dalam aplikasi mudah alih BruHealth kepada aplikasi pengurusan kesihatan kebangsaan untuk meningkatkan kesihatan penduduk termasuk cabaran BN on the move. Persidangan DPH diteruskan dengan sesi fireside chat bertajuk memanfaatkan teknologi digital dalam epidemiologi lapangan yang dibentangkan oleh 4 panel. Sesi membincangkan pertimbangan dan peluang dalam bekerjasama dengan syarikat teknologi serta meneroka cara untuk membantu dalam kawalan penyakit berjangkit. That is difficult. And it goes hand in hand with dishonesty. Berdasarkan laporan Kajian Tenaga Kerja 2021, kadar pengangguran di negara ini telah menurun dari 7.3% kepada 4.9% pada tahun 2021. Dengan kerjasama semua pihak, terutamanya pihak berkepentingan industri, institusi latihan dan syarikat swasta. Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri berucap demikian pada majlis pembukaan rasmi Pesta Kerjaya 2022 pagi tadi. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman juga menekankan bahawa usaha akan diteruskan bagi 3 agenda dalam memastikan tenaga kerja bersiap siaga dengan alam pekerjaan yang sentiasa berubah. Ketiga-tiga agenda tersebut ialah menyokong kepentingan pembelajaran sepanjang hayat, menjadikan tempat kerja yang inklusif dan progresif serta mengukuhkan jalinan dan kolaborasi antara sektor awam dan swasta. Alhamdulillah, we have seen an increase in the number of locals employed in the private sector, where the recent labour force survey for 2021 has recorded an increase from 83,000 to 86,000 local in the private sector. Hence, to sustain this performance and for continuous growth, it requires cohesive effort from all key stakeholders. Juga hadir Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Riza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Pengiran Datin Seri Paduka Hajah Zeti Sufina binti Pengiran Datuk Paduka Haji Sani, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi Fiskal. Lebih 30 agensi kerajaan dan lebih 100 syarikat swasta menyertai Pesta Kerjaya kali ini yang dianjurkan oleh Sekretariat Manpower Planning and Employment Council MPEC. Ia berlangsung sehingga 27 November di Dewan 1 dan 2 Pusat Persidangan Antarabangsa Bredex Jurudong dari pukul 9 pagi hingga 6 petang kecuali hari Jumaat dari 2.30 petang hingga 5 petang. Dalam meningkatkan lagi upaya pemerkasaan budaya membaca, penelitian terhadap tahap pencapaian budaya membaca di negara Brunei Darussalam hendaklah dilaksanakan bagi meninjau dan mengenal pasti tahap budaya membaca dalam kalangan masyarakat. Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan menyatakan demikian dalam teks ucapan yang dibacakan semasa Majlis Kemuncak Karnival Memperkasa Budaya Membaca 2022 pagi tadi. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad menambah, melalui hasil penelitian itu nanti akan dapat diketahui faktor-faktor yang dapat ditingkatkan dan diperbaiki oleh semua pihak dalam sama-sama memupuk budaya membaca di negara ini. Teks ucapan tersebut dibacakan oleh Pengiran Haji Muhammad Hasnan bin Pengiran Haji Ali Hassan, Setiausaha Usahatap Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Dampingilah buku dan jadikanlah amalan membaca sebagai amalan seharian. Manfaatnya mungkin tidak akan nampak serta-merta, tetapi apa yang pasti, tidak akan rugi bagi orang yang membaca. Kerana Allah SWT mewajibkan hamba-hambanya untuk menuntut ilmu. Majlis diselanjutkan dengan pelancaran perkhidmatan e-buku perpustakaan, Dewan Bahasa dan Pustaka dan penyampaian hadiah. Karnival diadakan bagi memupuk budaya membaca dan menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat secara tidak formal melalui pelbagai medium yang boleh dilaksanakan di perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka di seluruh negara. Sebanyak
menghadapi cabaran Lost in the Library, hadiah sapu hati berupa penguasaan bahasa Arab penting bagi memahami rahsia dan kandungan Al-Quran. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Kursus pengenalan bahasa Arab asas komunikasi diadakan bagi memberi pendedahan dan memperkenalkan para peserta dengan asas-asas bahasa Arab. Di samping itu, ia juga mengajar dan melatih para peserta dengan ungkapan-ungkapan bahasa Arab yang lazim dan mudah dalam komunikasi seharian. Perkara tersebut dikongsikan oleh Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama pada majlis penyampaian sijil kursus pengenalan bahasa Arab asas komunikasi. Menurut Pengeran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengeran Haji Hassan lagi, menguasai bahasa Arab adalah penting kerana ia berkait rapat dengan memahami bahasa Al-Quran, memahami rahsia dan kandungan Al-Quran yang di dalamnya terdapat sumber-sumber hukum hakam dan sebagainya. Majlis berlangsung di Kementerian Hal Ehwal Agama. Amnya, bahasa Arab tidaklah boleh dipisahkan daripada pelaksanaan amal ibadat kita ini sebagai orang Islam. Dan perkara ini saja sudah cukup menjadi bukti dan petunjuk bahawa fungsi bahasa Arab amat besar dalam pelaksanaan tuntutan agama Islam. Pada majlis ini, 25 peserta yang berjaya menamatkan kursus menerima sijil masing-masing. Diadakan selama 8 hari, kursus dianjurkan oleh Kementerian Hal Ehwal Agama melalui unit program Ta'ziz Al-Lughah Al-Arabiyah bil Madaris Al-Arabiyah. Pejabat Setiausaha Tetap dengan kerjasama Bahagian Perancangan dan Pembangunan Sumber Manusia Jabatan Pentadbiran. Para peserta terdiri daripada pegawai-pegawai dan kaki tangan dari Jabatan Perdana Menteri, Polis Diraja Brunei, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hal Ehwal Agama dan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Hubungan dua hala antara negara Brunei Darussalam dan Republik Poland mesra dan ditandai dengan sikap saling menghormati sejak penubuhan hubungan diplomatik 25 tahun lalu. Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Poland yang tidak menetap ke negara Brunei Darussalam berkata demikian ketika ditemubual oleh RTB pada majlis memperingati hubungan diplomatik antara kedua-dua buah negara berkenaan semalam. Tuan Yang Terutama Krzysztof Debnicki juga menzahirkan harapan agar hubungan kedua-dua buah negara dipertingkatkan dengan meneroka kerjasama dalam bidang yang mempunyai kepentingan bersama. Certainly in agriculture, we are one of the main food producing countries in Europe, and we are very large exporters of food, and certainly we would like to cooperate in the petroleum industry. Pameran lukisan Poland mengisikan majlis yang dianjurkan oleh Kedutaan Republik Poland dengan kerjasama Kolej Perniagaan Laksmana. Pameran melukis pelajar Sekolah Rendah Negara Brunei Darussalam kali keempat sedang berlangsung di Pusat Membeli Belah One City, Salambigar. Dianjurkan bersama Kementerian Pendidikan dan Kedutaan Republik Rakyat China di negara ini, pameran bertujuan bagi mengukuhkan kerjasama, persefahaman dan persahabatan antara Republik Rakyat China dan negara Brunei Darussalam. Pameran membawa tema Sukan Asia Hangzhou ke-19. Sementara itu, petang tadi diadakan majlis penganugerahan dan pelancaran pameran tersebut. Penyerahan hadiah kepada pemenang disempurnakan oleh Dr. Dayang Syamsia Zuraini Kancanawati binti Haji Tajuddin, Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan dan Puan Yang Terutama Yu Hong, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam. 166 karya daripada 28 buah sekolah telah diterima secara keseluruhan. Pameran dibukakan kepada orang ramai sehingga Jumaat ini.
sokongan kedua ibu bapa saya dan kakak saya. Saya mendapat idea daripada Google dan idea saya sendiri. I just wanted to be like different art from everyone else, like abstract art, and I wanted to make it very colorful, so I just took a bit of like the logo style, the cartoon face style, and then put it in, then that's how I got it. Program Ceramah Sejarah Borneo Siri ke-10 Anjuran Bahagian Pusat Pengkajian Borneo, PEN Borneo, Pusat Sejarah Brunei akan diadakan selama 2 hari pada 26 dan 28 November ini. Sehubungan itu, pagi tadi diadakan sidang media bagi program berkenaan di Pusat Pengkajian Borneo. Sidang media disampaikan oleh Dr. Muhammad Hadi bin Muhammad Melayong, Pemangku Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan selaku Pengetua Pusat Sejarah Brunei. Tahun ini program menampilkan 7 penceramah dari dalam dan luar negara yang terdiri daripada para penyelidik sejarah. Status harian normal baharu COVID-19. 2 kes berada dalam kategori 5 iaitu yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ICU. Kementerian Kesihatan memaklumkan 653 kes dilaporkan sembuh hari ini dengan 1 kes kematian dicatatkan. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun, 86.6%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin, 62%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin, 78.8%. Anugerah Perniagaan Shell Lifewire Brunei diadakan bagi meraihkan usahawan muda yang cemerlang di negara Brunei Darussalam yang mengetengahkan rancangan perniagaan berkualiti tinggi dan ingin menjalankan perniagaan yang berjaya. Petang tadi diadakan majlis penyampaian hadiah anugerah tersebut yang berlangsung di sebuah hotel di Kampung Anggrek Desa. Penyampaian hadiah kepada pemenang disempurnakan oleh Dayang Hajah Nur Ashikin binti Haji Johari, Setiausaha Tetap Kemasyarakatan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Kategori institusi tinggi dimenangi oleh kumpulan Crop Culture dan membawa pulang hadiah RM5,000. Manakala kumpulan Kaimana Living mendapat hadiah RM10,000 setelah menangi kategori terbuka. Projek telah bermula sejak Mei lalu dengan para peserta menyertai aktiviti Lifewire Booth Camp dan bengkel siri perancangan perniagaan selain mendapatkan tunjuk ajar perdagangan. Congratulations once again. Pameran Pendidikan Antarabangsa Finlay dianjurkan bagi memberi pendedahan atau maklumat mengenai pengajian yang ditawarkan dari luar negara. Pameran selama sehari itu berlangsung di sebuah hotel di Gadong. Semasa acara ini, para pengunjung diberi peluang untuk membuat pendaftaran awal bagi mengikuti pengajian di universiti atau kolej pilihan mereka. Target student adalah penuntut-penuntut yang baru tamat peperiksaan A-level dan juga penuntut-penuntut yang mungkin setelah tamat O-levels tetapi tidak mau buat A-levels. Ada juga seperti foundation yang mereka boleh mencari informasinya. 3 buah syarikat tempatan diarah membayar denda kerana gagal mematuhi Seksyen 52-1 Akta Cukai Pendapatan Pengkal 35. Syarikat-syarikat berkenaan dapat gagal menghadapkan penyata cukai pendapatan bagi tiap-tiap tahun kewangan. Syarikat Ar-Barakah Sendirian Berhad didenda RM4,000 kerana gagal menghadapkan penyata cukai pendapatan bagi tahun kewangan 2017, 2018, 2019 dan 2020. Syarikat Service International Sendirian Berhad dikenakan denda RM4,000 kerana gagal menghadapkan penyata cukai pendapatan bagi tahun kewangan 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020. Manakala syarikat Geo Sendirian Berhad didenda RM2,000 kerana gagal menghadapkan penyata cukai pendapatan bagi tahun kewangan 2019 dan 2020.
Sebahagian itu, bahagian hasil Kementerian Kewangan dan Ekonomi mengingatkan bahawa syarikat-syarikat yang berdaftar di bawah Akta Syarikat Penggal 39 perlu menghadapkan penyata cukai pendapatan masing-masing selewat-lewatnya pada 30 Jun bagi tahun taksiran yang berkenaan. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan melalui Jabatan Kemajuan Pelancongan dengan SEMIO Regional Centre for Vocational and Technical Education and Training SEMIO VOCTEC dan Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Kupu SB telah mengendalikan latihan nilai Islam dalam perkhidmatan pelanggan. Diadakan bagi industri pelancongan di negara ini sejak bulan September lalu, sesi latihan dibahagikan kepada 4 sesi. Latihan diikuti oleh 96 peserta, antaranya terdiri daripada kaki tangan di Jabatan Kemajuan Pelancongan, penyedia-penyedia perkhidmatan pelancongan, agensi-agensi pelancongan, pemandu-pemandu pelancong, syarikat pengangkutan dan perhotelan. Latihan bertujuan meningkatkan kualiti pemberian perkhidmatan pelanggan dengan menerapkan nilai-nilai Islam dan mempromosikan pelancongan Islam di negara ini. Melalui latihan ini juga, para peserta dapat meneroka asas-asas perkhidmatan pelanggan dalam konteks perkhidmatan mengikut prinsip dan garis panduan Islam serta mengembangkan, mengusahakan dan memperkukuhkan peserta-peserta dari segi kemahiran, pengetahuan dan sikap service delivery oriented skills. Pasukan Polis Diraja Brunei sedang mengesan seorang pekerja lelaki yang dipercayai lari daripada majikan. Pekerja warga negara Indonesia Suwanda berumur 36 tahun memegang pasport bilangan C70500841. Sebarang maklumat mengenainya, hubungi Balai Polis Tutong di talian 4221206 atau talian Kecemasan Polis 993 atau mana-mana Balai Polis yang berdekatan.